Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Jumaat 2 hari bulan 8 2024 bersamaan dengan 27 Muharram 1446, kita dapat memulakan pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Dia panggil Arkanul Iman, Rukun Iman. Di mana para jemaah sekalian, kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, wajib kita beriman dengan rukun-rukun iman yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan belajar kitab rukun iman ini berdasarkan kepada buku kecil yang ada gambar dekat belakang tu. Ha. Buku kecil ada dekat belakang tu, kita kata ini di antara kitab yang perlu kita belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada lagi nabi selepas daripadanya. Iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada kitab muka tengok dari mukaddimah. Yang ada kitab ni tengok di mukaddimah. Mukaddimah dia muka surat, tak ada muka surat. Awal lagi tu. Menyebarkan ilmu Islam mempunyai kesan yang besar dalam menjelaskan hakikat Islam, meneguhkan pendirian agama dan membangunkan ummah. Berdasarkan tujuan yang murni ini, pihak Universiti Islam berusaha untuk merealisasikannya melalui jalan dakwah dan pendidikan. Ini maknanya penulis kitab ni lah. Maka untuk memberi sumbangan ke arah mencapai matlamat tersebut, pihak Jabatan Kajian Ilmiah telah merancang dan menyediakan beberapa projek ilmiah yang bermatlamat. Antaranya ialah kajian mengenai Islam dan keindahannya, serta menyebarkannya dengan tujuan untuk membekalkan umat Islam dengan maklumat yang tepat dan sahih tentang Islam, akidah dan syariat. Termasuk salah satu daripadanya kajian mengenai rukun iman ini merupakan salah satu daripada program Jabatan Kajian Ilmiah pihak universiti, dan alhamdulillah buku ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa yang ada dalam dunia ini. Jadi salah satu daripada bahasanya iaitu bahasa Malaysia yang diberi tugaskan kepada Abu Anas untuk mengendalikannya. Kita kata alhamdulillah sehinggalah buku ini diterbitkan. Kita kata alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dalam buku cetakan yang ada di tangan tuan-tuan ini ada kata-kata Abu Anas tentang perjalanan ini. Kita kata alhamdulillah. Baiklah, para jemaah sekalian, kita nak bincang tentang rukun iman. Yang pertama sekali kita kena tengok tentang apakah itu makna rukun. Makna rukun ni ialah salah satu daripada perkara asas. Sebab itu dah dikata rukun. Iaitulah iman. Sekarang ni kita akan bincang tentang iman, akidah
tauhid dan Islam. Ini dipanggil komponen dia yang kita kena belajar. Jadi kalau tak ada dalam kitab ni pun para pelajar kena tulis lah. Kan? Tulis dia punya nota-nota tu kena ada. Iman, tauhid dan akidah. Bila kita belajar tentang iman ini, dia masuk dalam perkara akidah. Ada setengah orang dia tulis tauhid. Jadi yang mana satu kita nak guna? Tauhid ke, akidah ke, ataupun apa yang patut kita belajar? Jadi di sini para ulama telah berbahas untuk memahami isu ini. Jadi ada ulama kata akidah, iman dan tauhid. Semua itu diguna pakai dalam ilmu mengenali Allah Azza wa Jalla. Nah, coba kita tengok. Akidah, iman dan tauhid. Iaitulah satu jumlah yang mutaqaribah. Jumlah yang berdekatan yang diguna pakai oleh ulama Ahlus Sunnah. Cuma ada beberapa sedikit perbezaan penggunaannya. Penggunaannya. Kalau kita kata ilmu tauhid, apa dia ilmu tauhid? Ilmu tauhid ni ilmu mengenali. Bagaimana kita nak mengenali Allah Taala, nak pasakkan kepahaman kita tentang Allah, dia panggil akidah yang benar dengan dalil-dalilnya yang sabit. Kalau kata kitabut tauhid, mana kitab yang membincangkan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Kitabut tauhid, makna kitab yang membincangkan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla yang perlu kita kena tahu. Di setiap orang Islam dia kena tahu perkara yang tersebut. Ini. Kemudian bila kita kata ilmu akidah ni ilmu simpulan iman yang terpahat dalam hati kita, yang biasanya digunakan ilmu akidah, yakni selain daripada kita mengetahui tauhid yang benar, dia juga rad untuk nak menolak beberapa syubhat, keraguan yang ditimbulkan dalam akidah, dalam tauhid. Maka orang panggil ilmu akidah. Dan juga ilmu yang membongkarkan kesesatan pihak lawan, pihak yang tidak yang tidak beriman kepada Allah Taala ataupun golongan yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Ini salah satu daripadanya yang perlu kita kena belajar. Jadi kita tahu ilmu akidah. Lagi ada orang kata ilmu tauhid, ilmu akidah. Satu lagi dia panggil ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, maknanya asas agama yang perlu diketahui. Jadi ini di antaralah ilmu-ilmu yang boleh kita belajar. Maka para peserta sekalian, para pelajar sekalian, jadi bila kita kata ilmu rukun iman, maka dia termasuk dalam ilmu tauhid, ilmu akidah dan ilmu usuluddin. Ini kalau kita kata ini kebiasaannya kalau di universiti dia guna sama ada fakulti usuluddin. Pengajian di bawah dia tu akidah Islamiah ataupun aqaid ataupun ilmu tauhid, ilmu tentang Allah. Jadi itu di antara nama-nama yang diguna lah, nama-nama yang diguna dalam ilmu ini. Jadi kita tidak rasa susahlah para jemaah sekalian, insya-Allah. Baik. Adapun dalam kitab kita ni kita masuk ke bab yang pertama. Bab yang pertama dia panggil rukun iman, muka surat 2. Muka surat 2 Yang PDF yang anda baca tu lain. Tapi yang dalam buku ni tuan-tuan mungkin pakai guna buku yang ada gambar belakang saya tu. Nanti gambar belakang tu dibesarkan lagi lah supaya orang tahu kita apa yang kita sedang baca sekarang ni, insya-Allah. Rukun iman, kalau kata rukun iman, maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran beberapa ayat. Tapi dalam hadis lengkap. Rukun iman ialah beriman kepada Allah. 1. Malaikat-malaikatnya. 2. Kitab-kitabnya. 3. Rasul-rasulnya. 4. Hari akhirat. 5. Serta qadar
untung baik dan yang buruk. Jadi beriman dengan qada dan qadar. Jadi kita rukun iman kita ada berapa? Ada 6. Mana ke dalil? Jadi buku yang kita ambil ni, nota kita ni ringkas. Jadi para jemaah rasa lebih, orang panggil lebih senang lah, kan? Sebab dia punya nota dia ringkas. Kita ambil rukun, ambil Quran, ambil hadis dan huraian ulama sedikit supaya buku ini dijadikan asas pengajian kepada tauhid ataupun akidah ataupun usuluddin secara ringkas. Tapi dia berpaksikan kepada dalil yang jelas daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para peserta sekalian, para pelajar, jadi kita rasa mudah untuk kita fahami insya-Allah. Baik. Sekarang ni kita sudah ada depan mata kita rukun iman 6 perkara. Rukun Islam 5 kan? Rukun iman 6. 6, 5. Kita berpindah mencari dalil. Dalil kepada rukun iman kita ni iaitulah ayat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 177. Surah Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dalam ni ada 5. Tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Ini dari sudut bilangan. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 285, yang akhir surah Baqarah yang kita belajar itu, di akhir surah Al-Baqarah yang selalu kita baca, dia panggil apa ini, ayat amanar rasul. Ingat tak? Ayat amanar rasul. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Berapa ada sini? Ada 4. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 285. Tinggal satu lagi, iaitulah beriman dengan apa? Beriman dengan qada dengan qadar. Ambil daripada ayat surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maknanya sungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu itu menurut qadar. Menurut apa? Menurut takdir yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qamar ayat 49. Jadi kita kata ini semua menunjukkan kepada takdir, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, beriman kepada takdir ataupun qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah. Baik. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap. Al-imanu, tengok hadis. Al-imanu an tu'mina billahi, al-imanu an tu'mina. Kita besarkan dia. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu ialah engkau beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat serta qadar, untung baik dan tidak baik. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi alhamdulillah selesai. Maka kita dari sudut pendetailannya kita akan pergi kepada huraiannya insya-Allah. Dari sudut detailnya kita akan pergi kepada huraiannya dalam kitab kita ini biiznillahi azza wa jalla. Tengok muka surat 3. Dalam buku kita muka surat 3. Apa disebut? Iman itu ialah pengucapan dengan lidah. Iman al-qaulu bil lisan dalam bahasa Arab. Jadi pelajar-pelajar kena adalah dia punya nota tu kan. Iman al-qaulu bil lisan. Al-qaulu bil lisan maknanya kita kena kata dengan lidah. Iman itu kata dengan lidah.
wal wal amalu, tengok, wal amalu ataupun wa i'tiqadu bil jinan, percaya dengan hati, wal amalu bil arkan. Jadi tiga komponen ni mesti ada, barulah iman tu lengkap. Kata dengan lidah, an, apa ni, al qaulu bil lisan, mesti kena kata. Maknanya kalau orang tu datang, dia mari, dia kata saya nak beriman, saya nak masuk Islam. Kita berkata dia, awak mau cakap, kata la ilaha illallah. Dia senyap aja. Dia tak mau cakap. Jadi tak jadi iman. Tak. Dia kena ada al-qaulu bil lisan. Dia kena kata dengan lidah dia, kena kata dengan lidah dia bahawa dia beriman. Barulah kita boleh terima dia. Kalau dia tak mau cakap, tak boleh. Kemudian i'tiqadu bil jinan, maknanya at-tasdiq. Dia kena, dalam hati dia kena percaya bahawa adanya Allah Azza wa Jalla. Baru dia jadi. Yang ketiga, beramal dengan anggota. Beramal dengan anggota, maknanya uh, uh, kita kena tunjukkan bukti iman tu dengan melalui apa? Melalui anggota kita. Sebab itulah Allah Ta'ala letak selepas daripada mengucap dua kelima syahadah, rukun Islam yang kedua, salat. Rukun Islam yang kedua, salat. Sebab salat itu bersifat harian. 5 kali sehari. Manakala 5 kali sehari awak tak buat, kita boleh kesanlah bahawa orang ini iman dia entah boleh percaya ke tak boleh percaya. Sebab tak ada bukti dia beriman. Mana kau solat? Jadi kita kata tak ada bukti beriman, bermakna awak, saya tak boleh nak yakin. Nak letak keyakinan bahawa awak beriman itu sukar. Kemudian iman itu bertambah, yazidu bitta'ati, bertambah dengan melakukan ketaatan. Bila kita taat, kita buat benda yang baik, maka iman itu bertambah. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan melakukan maksiat. Nauzubillah. Mana bila orang tu buat maksiat, maka iman dia jadi kurang. Iman dia jadi kurang. Manakah dalil? Ini mudah di kita. Perbahasan kita mudah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka. Masya Allah. Bila sebut Allah, kita rasa takut. Kita rasa gerun. Kita gementar hati. Barulah kita rasa ini dikira orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ada iman. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, baca ayat Quran, zadatuhum imana, maka bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Ini dari sudut hati. Maknanya hati dia hidup. Bila sebut tentang Allah, bila baca tentang Allah, wajilat qulubum, hati dia gemetar. Jadi kita hari ini baca Quran, ramai di kalangan kita boleh menangis dia baca Quran. Tak, bila kita pergi Mekah contohnya, imam menangis kita. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu syujun. Dia ada perasaan yang kita boleh rasa, yang kita boleh gegarkan hati kita. Ini sifat mana? Sifat yang baik. Kemudian apa lagi sifat orang yang beriman? Tengok. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka orang-orang yang mendirikan salat. Ini tanda zahir. Pasal tu dia kata al-amalu bil arkan. Orang yang beriman itu orang yang beramal dengan anggota dia. Mana solat ini amalan zahir. Kita boleh kesan orang ni tak solat, kita kata macam mana tanda dia beriman? Kita tak jumpa apa tanda dia beriman sebab dia tak solat. Dan wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, mereka lah orang-orang apa ni? Mereka infak dan mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Dua sifat. Maka Allah kata apa? Beriman, hati gemetar,
tawakal kepada Allah Ta'ala, solat, dan infak. Dia tak sebut lagi rukun-rukun iman yang lain. Tapi di antara tanda-tanda. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, was-sadaqatu burhan. As-sadaqatu burhan. Mana sedekah itu burhan, tanda orang beriman. Harta kita ni sayang tahu. Siapa dia tak sayang dengan harta. Tetapi kalau kita boleh keluarkan harta kita, boleh infak harta kita fi sabilillah, sebab apa? Semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, itu tandanya orang beriman. Was-sadaqatu burhan, tanda beriman. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala tanda orang yang beriman. Kemudian diberi anugerah sijil. Allah kata apa? Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang mendiri apa ni tadi? Orang-orang yang mendirikan salat dan mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Allahu Akbar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia, iaitulah syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka kita mengatakan ini di antara kelebihan yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla apabila kita telah melakukan perkara yang baik yang disebut dalam ayat yang mulia ini. Baik para jemaah sekalian. Firman Allah Ta'ala lagi, wa man apa ni? Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sebaliknya pula. Orang yang beriman tadi kelebihan dia. Orang yang kafir, na'udzubillah. Dan sesiapa yang kufur pada Allah Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, juga hari akhirat, maka sungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, wal'iyazbillah. Surah An-Nisa ayat 31-36. Jadi di sini para peserta sekalian, kita boleh tahu, kita boleh kesan bahawa iman itu boleh dikesan melalui apa? Melalui amalan. Boleh dikesan melalui amalan. Jadi kalau orang itu tak solat, macam mana kita nak kata dia beriman? Oh, dia beriman. Kalau ada iman sekalipun, iman dia dikira tidak mantap. Sebab apa? Sebab anggota dia tidak beriman. Cuma dia dakwa dengan hati dia, dia dakwa dengan mulut dia kata beriman, dan benda dalam hati kita tak nak kesan. Perkara dalam hati macam mana kita nak kesan? Tak nak kesan. Maka iman dengan lidah ialah seperti zikir. Jadi kalau kata iman al-qaulu bil lisan, kata dengan lidah itu seperti zikir. Jadi tanda kita beriman, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, doa ibadat. Doa ni tak boleh main-main. Kerana itulah doa tidak dibenarkan kita berdoa memohon kepada lain daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tanda beriman. Orang yang beriman, kata di para ulama ahli sunnah, dia kata imanuka awwalu ma nataqat bihi lisanu. Imanuka awwalu ma nataqat bihi lisanu. Tanda keimanan yang ada dalam hati, iaitulah apabila ditimpa musibah, ditimpa apa-apa perkara, apa yang kita panggil pada ketika itu. Orang yang beriman dia kata, Ya Allah, Allahumma ansurna ya Rabb, Allahumma ansurna, Ya Allah bantu kami, Ya Allah tolong kami. Itu iman. Tapi kalau puak Syiah dia kena bala Husain, sudah. Dia panggil Husain pula dah. Ini bahaya kita ni. Ataupun sebahagian daripada orang-orang Islam juga, bila kena bala dia tak panggil Allah, dia pergi panggil, dia pergi minta dengan apa ni, wali-wali, minta dengan keramat pergi ke kubur-kubur. Kita kata ini di antara kepincangan yang berlaku di dalam dunia kita pada hari ini, cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Sebab apa? Sebab dia pergi buat benda-benda yang pergi minta, tidak pergi minta dengan Allah, tapi pergi minta dengan benda lain. Kita mengatakan ini di antara kepincangan yang berlaku. Jadi kita janganlah buat benda yang sama, kesilapan-kesilapan yang ada pada ketika itu. Maka banyak lagi lah iman dengan lidah ni, amar ma'ruf nahi mungkar, membaca Al-Quran dan seumpamanya. Manakala iman dengan hati, iman dengan hati apa dia?
seperti i'tiqad. Kita percaya kepada keesaan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah. Tuan-tuan kena ingatlah, perkataan rububiyah ni maknanya dalam ketuanannya. Maknanya alam ini dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang berkuasa tasarruf, nak beri, nak turun hujan, nak apa, berlakunya kemarau, ribut ni, semuanya dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil ar-rububiyah. Kita biasa dalam setengah-setengah dalam khutbah rasmi, birububiyatihi wa ilahiyatihi. Itu semua tu apa ni, dari sudut kategori. Iman satu, tauhid kita satu je. Cuma dari sudut kita nak memahami tentang Allah Azza wa Jalla, maka dia panggil ar-rububiyah, ketuanan. Yang kedua, al-uluhiyah. Al-uluhiyah maknanya ketuhanan. Dari sudut apa? Dari sudut kita nak minta pertolongan, dari sudut kita nak sembah, dari sudut kita nak berdoa, itu dia panggil uluhiyah. Hak Allah Taala saja semata-mata yang mampu kita kena buat, itu dia panggil al-uluhiyah. Dia panggil al-uluhiyah. Ini cukup berbahaya para jemaah sekalian. Cukup berbahaya. Maka kita mengatakan inilah yang jadi masalah kepada kita. Kemudian kita tengok lagi di dalam apa ni, kitab kita ni yang ke seterusnya. Tengok kitab uluhiyah, hati, nama-namanya dia panggil asmaullah. Nama-nama dia panggil asmaullah. Asmaullah. Sifat-sifatnya sifat-sifat Allah Taala. Dan wajib menyembahnya. Jadi kita wajib menyembah Allah Azza wa Jalla dengan tidak ada sekutu baginya, serta semua perkara yang berkaitan dengannya daripada niat dan maqasid dan segala tujuan. Ini kita kena ingatlah. Ini dia panggil beriman dengan hati. Al-imanu ma waqara fil qalbi. Baiklah. Termasuk juga dalam takrifan iman, tengok dalam kitab lah, ialah amalan-amalan hati seperti mahabbatullah. Cintakan Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil termasuk dalam amalan hati. Mahabbatullah. Takutkan Allah. Dia panggil al-khawf min Allah ataupun khasyatullah. Sentiasa kembali kepada Allah. Al-inabah. Mana orang ni sentiasa apa-apa dia buat, kembali kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil al-inabah. Dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan sebagainya, itu dia panggil termasuk dalam takrifan iman. Maknanya iman kita ni, iaitulah kita kena ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kena tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah yang dikatakan keimanan kepada Allah. Itulah yang dikatakan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kita kena belajarlah. Kita kena belajar. Kita kena tengok apa yang terjadi kepada kita semua. Baiklah. Apa lagi ni? Juga termasuk dalam kategori iman, amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota. Dia panggil al-amalu bil arkan. Amalan yang dilakukan oleh anggota seperti solat, puasa, semua rukun Islam yang lain, zakat, haji, berjihad pada jalan Allah Ta'ala, menuntut ilmu dan lainnya. Jadi ada amalan-amalan, dia panggil amalan kategori iman, termasuk dalam amalan anggota. Karena itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca tadi, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka. Surah Al-Anfal ayat 2. Dan firmanullah Ta'ala, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman
semasa mereka meradang terhadap angkara musuh. Mana musuh mari, dah kadang-kadang kita kena pukul, kenapa? Akhirnya kita tenang dengan apa yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Supaya keimanan dan keyakinan mereka bertambah di samping keimanan dan keyakinan mereka yang sedia ada. Jadi kita kena tak situ lah. Surah Al-Fath ayat 4. Maka para jemaah sekalian, iman itu bertambah apabila bertambahnya ketaatan dan pendekatan diri seseorang, takarub seseorang diri kepada Allah, dan iman akan berkurangan apabila kurangnya amalan dan takarub diri seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Mana makin kuat kita ibadat, makin dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi makin jauh kita, makin jauhlah dia. Na'udzubillah. Demikian juga dengan maksiat. Demikian juga dengan maksiat. Ia akan memberi kesan kepada kesempurnaan iman. Apabila perbuatan syirik yang besar, atau perbuatan kufur yang besar dilakukan, maka terungkailah ikatan iman menurut syarak dan terbatalah iman seseorang itu. Jadi kita kena ingatlah, syirik ni ada dua kategori. Syirik ada dua kategori. Dia panggil syirik besar, dia panggil syirik akbar, sembah lain daripada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi dia panggil syirkun asghar, syirik khafi, seperti riya dalam ibadah, sum'ah, nak tunjuk pada orang yang apa yang kita buat, itu dia panggil syirkun khafiyun. Jadi syirik khafi ini syirik yang tersembunyi, yang kita rasa cukup cukup berbahaya di dalam kehidupan kita sekarang, para pelajar sekalian. Jadi kita kena ingatlah, itu dia panggil syirik. Sama jugalah perbuatan-perbuatan perbuatan kufur yang besar. Jadi ada kata kufur duna kufrin, lain. Macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam marah kepada wanita. Nabi kata wanita ramai dalam neraka. Jadi wanita tanya, kenapa ya Rasulullah? Qala yakfurna, dengan sebab mereka kufur. Jadi terkejutlah wanita. Al yakfurna billah, adakah sebab mereka kufur dengan Allah? Nabi kata tidak, yakfurnal ashir, mereka kufur dengan nikmat yang diberi oleh suami mereka. Itu dikira kufur. Jadi kita mengatakan ini di antara perkara yang cukup berbahaya. Jadi kita kena nantilah dalam bab dosa-dosa nanti kita akan detailkan tentang syirik akbar, syirik asghar, kufur yang besar ataupun kufur nikmat. Itu ada dalam kitab-kitab akidah kita. Baiklah para pelajar sekalian. Jadi kalau syirik akbar, kufur akbar, maka terbatallah imannya. Manakala perbuatan syirik kecil dilakukan, maka ianya merosakkan kesempurnaan iman yang wajib atau mengeruhkan keimanan serta melemahkannya ataupun menghilangkan pahala yang dilakukan. Menghilangkan pahala yang dilakukan itu, wal'iyazubillah. Baiklah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya, dipanggil syirkun akbar, dengan sesuatu yang lain, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. Dan firman Allah Ta'ala, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Yahlifuna billahi ma qalu, yahlifuna billahi ma qalu. Jadi pokok munafikin itu datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Nabi. Padahal sungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur dan mereka pula menjadi kafir sesudah menzahirkan Islam. Surah At-Taubah ayat 74. Jadi ini perbuatan munafikin. Mana munafikin ini dia zahir Islamnya di luar, tetapi kufur di dalam. Zahir Islam di luar, kufur di dalam, maka kita mengatakan inilah perbuatan yang cukup berbahaya, para jemaah sekalian. Sebab dia panggil ini perbuatan munafikin. Na'udzubillahi minal khuzlan.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang penzina ketika melakukan zina dalam keadaan dia betul-betul beriman. Mana kalau iman dia dah down, kurang, ketika itulah dia berani buat maksiat, berani buat benda mungkar. Ketika iman dia down, ya maka dia berani buat maksiat dan mungkar. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang pencuri ketika mencuri dalam keadaan dia betul-betul beriman. Maknanya kalau iman dia sudah lemah, ketika itulah dia pergi buat mungkar maksiat. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak minum arak oleh seorang peminum arak dalam keadaan dia betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi para pelajar sekalian, kita kata alhamdulillah, itu pembentangan ringkas kita tentang mukaddimah tentang rukun iman. Jadi kita belum lagi masuk dalam bab perbincangan satu-satu. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk rukun yang pertama, beriman kepada Allah. Apa maksud iman kepada Allah? Apa dia maksud dia dan apa syarat-syarat dan rukunnya? InsyaAllah kita akan masuk dalam siri yang akan datang. Jadi sekarang kita akan berhenti daripada kitab ini untuk pergi kepada sesi perbincangan. Sesi perbincangan. Jadi para pelajar sekalian boleh bertanya ataupun berbincang tentang apa yang kita nak nak tanya ataupun nak diskusi untuk perbincangan siri yang pertama kita pada kali ini. Jadi persilakan. Assalamualaikum, Ustaz, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya bukanlah nak bertanya, tapi saya just nak kongsi lah. Saya pelajar Form 6 di Melaka. Ya, Okey, ya, apa? ya. Jadi dalam pengajian sejarah, setahun ni SEM 2 kami belajar sejarah berkaitan dengan sejarah Islam. Jadi sebenarnya konsep tauhid, rububiyah, Ya. uluhiyah, ubudiyah semua diterapkan oleh Nabi SAW dalam ekonomi. Jadi maknanya memang tauhid ni adalah satu perkara yang sangat penting untuk orang Islam. Sampaikan Nabi pun masukkan dalam bidang ekonomi. Maknanya dalam bidang ekonomi Nabi tu, Nabi amalkan juga tauhid rububiyah, uluhiyah, ubudiyah. Cuma asma' wa sifat je lah tak ada. Tu sajalah saya nak share. Maknanya nak cerita peri pentingnya tauhid Ah, dan akidah. ya, ya, terima kasih. Iyalah, kita ni kalau kita sudah ada tauhid, maka uh, banyak perkara yang akan menjadi aman dan tenang. Sebab orang tak akan berani. Dalam perniagaan ni sebenarnya kenapa saya cerita pengalaman Ana dipanggil oleh satu syarikat besar untuk bagi tazkirah. Dia kata, Ustaz nak cakap tajuk apa? Ana kata tajuk yang sesuai ya, bagi Ana lah. Kita bincang tentang mengingati kematian. Hush, dia kata silap tempat lah Ustaz. Silap tempat kenapa pula? Kita ni ahli-ahli korporatnya nak membangunkan ekonomi. Jadi kalau ingat mati lemah. Ha, saya kata silap dah tu. Sekarang ni saya nak tanya. Dalam syarikat kita ada problem dia tidak? Oh, dia kata banyak problem. Apa problem dia? Problem dia nya banyak pecah amanah lah, rasuah lah, orang panggil curi tulang dan macam-macam curi berlaku. Saya kata punca? Punca kenapa punca? Oh, dia kata dia termenung. Oh, betul dia kata betul. Puncanya tak ingat ke mati. Maknanya kita kena merealisasikan tauhid kita ni, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara, barulah kita jadi aman insya-Allah. Nah, ini kalau tidak mana nak aman? Nah, kita duduk duduk diingat kita integrasi lah apa dia punya integriti lah. Kalau tidak sematkan dengan keimanan kepada Allah Taala, tak jalan. Itu dia panggil tidak akan jadi. Ini ada soalan tentang perlukah kita taubat bila berlaku syirik kecil? Naam. Syirkul asghar ini dosa besar. Cuma dia tidak kafir. Kita kena ingat syirik kecil ini besar dosa dia. Riak. Kenapa tidak mau taubat? Riak ni di antara amalan yang meruntuhkan pahala kita. Kita buat amalan penat-penat, tiba-tiba bila kita nak tunjuk dengan orang ibadat kita, hilang dia punya pahala. Jadi kalau berlaku benda tu kita kena astaghfirullahaladzim. Istighfar banyak-banyak pada Allah Taala, kita perbetulkan niat kita, mudah-mudahan niat kita insya-Allah pahala kita tidak habaan mansura, tidak hilang begitu saja. Ini penting dalam apa ni, dalam kehidupan kita sekarang. Silakan, ada lagi? Kita ada masa lagi 5 minit. Kalau ada soalan
Dipersilakan. Boleh ya kita diskusi ya. Mana-mana yang saya boleh jawab, jawab. Yang tak boleh jawab, kita tangguh. Hmm. Baik, Assalamualaikum ada pun Dr. tadi saya sebut tiga tiga yang sama. Tapi ada sedikit perbezaan kan. Tadi kita kata tauhid, ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita nak kenal Allah, nak kenal apa? InsyaAllah dalam siri-siri yang akan datang kita akan bincang bagaimana nak mengenali Allah Azza wa Jalla. Kemudian ilmu apa ni, akidah. Ada setengah orang ilmu akidah. Ilmu akidah ni ilmu simpulan iman dalam hati yang kita percaya. Tapi ulama perluahkan ilmu akidah ni, dia pergi kepada selain daripada menjelaskan yang betul, dia juga akan apa ni, rad orang panggil apa ni, condemn ataupun menjawab segala keraguan yang ditimbulkan oleh orang-orang lain. Ini. Atau ilmu usuluddin mana ilmu teras. Agama ini perlu dikenali, perlu diketahui, maka dia panggil ilmu usuluddin. Jadi kalau kata ini fakulti usuluddin, ini kuliah kitab usuluddin, ini kitab tauhid, ini kitab akidah, kita kata lebih kurang ya dalam kedudukan dia tu, insya-Allah. Baiklah, kalau tak ada lagi tadi bagaimana kita nak dakwah keluarga atau keluarga yang masih percaya kepada benda-benda tilik nasib, khurafat kan. Sekarang ini alhamdulillah dengan berlakunya insiden yang baru ni, salah satu daripada punca pembulian itu mari daripada sebab kepercayaan kepada peramal yang mengatakan berlakunya kecurian. Orang dicuri hasil daripada tilikan hati dia. Dia tak tengok bukti pun. Kita kata ini cukup bahaya. Jadi alhamdulillah ramai dah pihak media, pihak apa telah menimbulkan isu ini. Dan kami di meja kuliah lama dah cakap benda ni, tapi bila tidak dipublikkan media sosial yang lebih luas, dan kita mengharap pihak pemerintah juga akan beri ruang dalam TV, dalam radio untuk berbincang benda ni supaya sampai ke semua telinga masyarakat. Dan untuk keluarga kita sendiri, cubalah ambil video-video pendek yang disampaikan oleh asatizah yang kita yakini ilmu mereka, berilah sebarkan ke dalam grup-grup keluarga, family. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Mana? Menuntut ilmu agama, pasal itulah dia panggil kelas fardu ain itu wajib. Kelas fardu ain itu satu kewajipan. Kita ni bila sebut fardu ain, ada kalanya kita salah faham. Kalau kata fardu ain, kita ingat ilmu budak-budak. Sebab yang duduk pergi kelas fardu ain petang-petang ni siapa? Anak-anak kita. Ibu bapa dia sibuk. Ke mana tahu? Nak pergi hantar anak kelas fardu ain. Sebenarnya ilmu fardu ain itu maksudnya ilmu yang wajib dipahami oleh setiap orang. Ilmu yang wajib dipahami oleh setiap orang bermula daripada ilmu tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak kenal Allah? Ini dia panggil. Kemudian baru kita pergi kepada ilmu syariat, ilmu rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam, dia pergi yang kedua, solat. Maknanya kita kena mula rukun Islam yang pertama dulu, syahadah. Syahadah tu bukan sekat mengucap dengan mulut je. Hati kena faham. Kemudian anggota baru turun kepada tanda keimanan tu melalui rukun-rukun Islam yang lain. Ini kita kata alhamdulillah. Jadi kita mula di sini dengan rukun iman, dan habis ni kita pergi pada rukun Islam pula, insya-Allah taala. Baiklah, kalau tak ada dah soalan, kita break setakat itu dulu. Maknanya kalau kita orang ni berlakulah contohnya orang ni terjebak dengan dukun-dukun, terjebak dengan perbuatan-perbuatan syirik tadi, dia kena taubatlah kepada Allah SWT. Istighfar, syahadah, tinggalkan benda-benda khurafat itu dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada tauhid yang murni, insya-Allah mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana dosa-dosa lain diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang telah meninggal, al-ilmu ilallah, kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak hukum tak boleh. Kita nak perbetulkan pun tak boleh. Jadi kita banyaklah, anak cucu ni banyaklah berdoa kepada Allah, minta istighfar. Mudah-mudahan dia beri keuzuran dengan sebab kejahilan dia. Wallahu a'lam. Baiklah, tamatlah masa.
Kita break setakat itu dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.